Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dachahau. Vanakkam. Selamat malam, selamat petang saya ucapkan kepada semua pimpinan, ketua cabang, ketua bahagian, pimpinan-pimpinan utama yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saudari, di kesempatan hari ini, malam ini, saya melihat inilah yang dikatakan semangat untuk membawa suatu perubahan untuk negeri Kedah tercinta. Saudari, malam ini kita berada di Kulip. Kita berada di satu tempat yang cukup bertuah, di sebuah negeri yang cukup indah, di sebuah negeri yang penuh dengan kekayaan, yang penuh dengan hasil sumber dan sebagainya. Tapi saudari, apa yang kita lihat, kalaupun sesebuah negeri itu dipenuhi dengan penuh sumber kekayaan, tetapi orang yang mengatur atau orang yang memerintah negeri itu tidak mampu untuk melakukan yang terbaik, yang akan rugi pada akhirnya adalah rakyat itu sendiri. Saudari, 7 bulan yang lepas, iaitu pada 19 November 2022, negara Malaysia telah mengalami sebuah pilihan raya PRU 15. Ketika itu UMNO Barisan Nasional masuk untuk bertanding, Pakatan Harapan masuk untuk bertanding, PAS Perikatan Nasional masuk untuk bertanding. Tujuan dan matlamatnya hanyalah satu, iaitu untuk memenangi pilihan raya. Saudari, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah tidak ada satu parti pun yang mampu untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan pada akhirnya, dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong memanggil semua parti-parti, ketua-ketua parti politik untuk duduk berbincang, untuk bersama-sama membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Sebuah kerajaan yang tidak bermain politik, tetapi memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, yang memikirkan tentang kesenangan rakyat. Dan pada akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan perpaduan. Saudari, kalau ada pihak yang mengatakan bahawa mereka itu adalah orang atau parti yang mempertahankan raja, parti yang mempertahankan agama Islam, sudah tentulah parti tersebut akan akur dan akan patuh dengan segala nasihat yang diberikan oleh istana, oleh yang di-Pertuan Agong. Tetapi apa yang kita lihat pada November 2022, nasihat yang di-Pertuan Agong jelas untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang berlaku, saudari? Yang bersetuju Parti Pakatan Harapan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian daripada Parti Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Kemudian daripada GPS Sabah dan Sarawak, semua bersetuju. Tetapi saudari, siapa yang bersikap angkuh, siapa yang menolak secara bulat-bulat apa yang dinasihati oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitulah pengerusi kini Perikatan Nasional yang di dalamnya ada Bersatu dan PAS yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah saudari yang kononnya parti yang mengangkat martabat istana, tetapi apabila dinasihati oleh Yang di-Pertuan Agong, pada akhirnya inilah parti yang menolak. Tidak apa saudari, pada akhirnya bentuklah sebuah kerajaan perpaduan. Dan saban hari, setiap hari kita lihat bagaimana Perikatan Nasional ini kini sudah bertukar nama menjadi Pertikaian Nasional, saudari. Inilah Perikatan Nasional. Saya berada di dalam parlimen. Saya melihat sendiri tingkah laku ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional, ahli-ahli parlimen daripada Bersatu, daripada PAS. Tidak ada satu pun idea yang bernas bagaimana untuk mengangkat semula ekonomi negara kita. Setiap hari yang dimainkan adalah
masalah agama, masalah kaum, masalah kebencian, ekstremisme. Ini yang dimainkan oleh mereka, saudari. Ketika ditanya, apakah inisiatif untuk membantu negara kita untuk bangkit sekali lagi, untuk negara kita menjadi sebuah negara yang maju, tidak ada satu hujah pun daripada ahli-ahli parlimen di sebelah sana untuk memberikan hujahan yang terbaik. Yang ada, saudari, ahli parlimen di sebelah sana berhujah. Kalau di sebelah kita berhujah tentang ekonomi, berhujah tentang kertas putih kesihatan, saudari, ahli-ahli parlimen di sebelah sana yang mereka hujahkan apa? Pakaian nurse terlalu ketat. Ini, saudari, ini level mereka, saudari. Selama ni siapa yang pergi klinik, ada pergi tengok tak nurse yang pakai ketat? Saya tak pastilah. Dekat Kedah ni saya tak pasti. Selama ni saya pergi klinik biasa je, tak ada satu nurse pun yang mencolok mata. Kita nak pergi berubat, bukan kita nak pergi tengok nurse, betul tak? Tapi inilah, saudari, mentaliti pemikiran pemimpin-pemimpin di sana. Tidak ada satu pemikiran untuk membangunkan sebuah negara. Dan kita lihat di negeri Kedah sendiri, saudari, setiap hari, tadi saya baru saja program bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri turun ke Kedah pun menjadi pertikaian, saudari. Mereka kata setiap minggu Datuk Seri Anwar turun ke Kedah, tujuannya apa? Nak berkempen, nak menghasut rakyat kononnya. Saudari, malam ini saya ingin katakan, ya, saya ingin menghasut rakyat Kulim semuanya. Saya ingin menghasut supaya tuan-tuan dan puan-puan tukarlah kerajaan negeri ini demi kemakmuran bersama. Ini hasutan kita, saudari. Kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap hari dihentam begitu teruk. Kononnya bila naiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Islam terancam, Melayu terancam. Saya nak tanya Melayu yang hadir pada hari ini, siapa yang pergi semayang jemaah tadi maghrib? Ada masjid yang tutup ke? Tak ada. Dan saudari, bila Datuk Seri Anwar turun ke Kedah, dia tidak turun sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar mengumumkan 1.9 juta untuk 28 pondok atau sekolah-sekolah ma'had. Kemudian diumumkan lagi 2.9 juta kepada lebih 588 masjid di seluruh negeri Kedah yang berdaftar. Ini yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar, menjaga kebajikan rakyat dan agama Islam tidak terancam sama sekali, saudari, tanpa meninggalkan sebarang kaum-kaum yang lain. Melayu, Cina, India, semuanya diangkat sama, saudari. Dan kalau kita lihat, kalau Perikatan Nasional ingin mengatakan bahawa PHPN ini tidak lagi menghiraukan Melayu dan Islam, saudari, 8.9 juta ringgit diumumkan untuk baik pulih institusi-institusi dan juga tempat-tempat keagamaan Islam di negeri Kedah. Kafa, sekian lama bagaimana Kafa ini infrastrukturnya sudah teruk, diumumkan supaya baik pulih semula. Dan banyak lagi inisiatif-inisiatif yang lain. Yang terbaru semalam, Felda diumumkan bahawa seluruh hutang peneroka Felda dilangsaikan. Dan dibentuk lagi tempat-tempat hemodialisis, 12 buah pusat hemodialisis untuk orang-orang Felda. Ini yang diumumkan, saudari. Dan kita lihat kalau di Kedah sendiri, saudari, kalau kita nak melihat bagaimana hebatnya kerajaan perpaduan, kita mestilah selaraskan, samakan kerajaan yang memerintah negeri Kedah ini perlulah sama dan selari dengan apa yang diperintah oleh kerajaan persekutuan. Supaya apa, saudari? Supaya rakyat Kedah juga mampu untuk menikmati segala kemewahan, kekayaan negeri ini ditadbir urus dengan orang yang betul, dengan orang yang baik. Sebab itu penting, saudari. Kalau kita lihat bagaimana
siapa yang ketuai negeri Kedah pada hari ini, saudari? Siapa yang ketuai negeri Kedah ini? Tidak lain, tidak bukan datangnya daripada Parti Perikatan Nasional. Saudari, kita lihat bagaimana pemimpin yang menahkodai atau mengepalai negeri Kedah ini, saudari. Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, pada hari ini cukup terbuka, tidak menganaktirikan mana-mana negeri pembangkang. Contohnya, negeri Kelantan, masalah air tidak selesai. Masalah air bertahun tak selesai. Tapi dengan budi bicara yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan, dia mai jumpa Perdana Menteri. Menteri Besar kata, yang amat berhormat, rakyat Kelantan susah, masalah air tak selesai bertahun. Yang amat berhormat, marilah sama-sama kita bekerjasama. Saudari, yang amat berhormat Perdana Menteri terus lulus 500 juta. Inilah hasil daripada profesionalisme. Bagaimana pemimpin yang baik meminta kepada Kerajaan Persekutuan dan pada akhirnya diluluskan. Tetapi apa yang terjadi di Kedah, saudari? Tiap hari Menteri Besar Kedah yang amat berhormat Sanusi tiap hari duk balun Kerajaan Persekutuan. Itulah yang dinamakan bodoh sombong, saudari. Tak tahu untuk nak mentadbir, orang nak bagi ulurkan bantuan, sombong. Bodoh untuk mentadbir, tapi sombong untuk meminta bantuan, saudari. Inilah yang terjadi. Bayangkan, Kerajaan Kedah pada hari ini, saudari, kena ingat, kalau tuan-tuan dan perempuan semua patah semangat untuk lawan habis-habisan kerajaan ini, tuan-tuan perempuan silap. Kita perlu bersemangat. Sebab apa, saudari? Kerajaan hari ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada PRU yang lepas. Kerajaan Kedah pada hari ini adalah kerajaan hasil tebuk atap langkah Sheraton. Perlu ingat ini, saudari. Kita perlu bangkit semula. Semangat kita, anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Jadikan hari ini permulaan untuk kita rampas semula kerajaan yang diambil di tengah jalan. Kerajaan ini adalah hasil daripada lompatnya kata-kata daripada DUN yang dipilih oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan pada tahun 2018. Di pertengahan jalan, tanpa rasa malu, kata-kata ini melompat dan bagi kuasa kepada orang yang tak reti nak memerintah, saudari. Sebab itu, pasangkan tekad, pasangkan niat kita, saudari. Hari ini, alhamdulillah, saya melihat kehadiran tuan-tuan dan perempuan cukup ramai. Tanamkan diri kita, kita juga nak menikmati kekayaan negeri. Di Selangor, saudari, saya ingin kongsi. Selangor di bawah pemerintahan siapa? Selangor di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan. Di Selangor, saudari, orang yang pergi haji dapat RM500. Pelajar tadika pun dapat bantuan RM500. Kesihatan dapat RM500. Dapat free tuition. Dapat macam-macam bas percuma, macam-macam fasiliti dan infrastruktur, saudari. Tetapi, saudari, di Kedah ini apa yang kita dapat, saudari? Tak ada apa pun yang boleh kita banggakan. Sebab itu, saudari, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, niatkan sepenuh-penuh tekad. Hari ini, bermula pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan semuanya pulang balik, bawa satu beban, bawa satu semangat, turun ke kampung-kampung. Sekarang ini bukan masanya untuk kita berdiam diri. Sekarang ini masanya untuk kita sama-sama bangkit dan berikan yang terbaik untuk negeri Kedah kita ini, insya-Allah. Dan saudari, ingatlah, 29 Julai ini akan ada tarikh penting, tarikh penamaan calon. Ketika itu, gerbang pintu peperangan telah dibuka. Kita tidak ada masa yang panjang. Ingat tarikh ini, saudari. 29 Julai gerbang dibuka. Angkatlah panji dan bendera kita.
kita akan turun dan kempen sehingga ke pelosok-pelosok tempat. Kita akan sentuh seluruh pengundi yang berada di Kulim ini, saudari. Sehinggalah pada 12 Ogos, saya ingin mengingatkan, 12 Ogos, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, catatlah sejarah. Kulim mencatat sejarah, menjadi salah satu kerusi yang akan menyumbang kemenangan kita pada pilihan raya negeri pada kali ini, insya-Allah. Rakyat Kulim, jangan malukan diri kita, rakyat Kulim. Rakyat Kulim perlu bangkit. Rakyat Kulim perlu bangkit dan menyumbang kemenangan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk pilihan raya negeri ini. 12 Ogos kita akan membentuk sebuah kerajaan yang baru di negeri Kedah ini, insya-Allah, saudari. Sebab itu, saudari, masa sudah tak lama.